Syahmi Fitri, macam mana suara cikgu Syahmi? Suara cikgu lag ke ataupun suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Kenapa masing-masing tutup kamera ni? Buka balik, buka balik. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Cikgu tak mula lagi ni. Cepat buka balik kamera. Okey, jadi satu minit. Cikgu ambil masa untuk kamu semua ready sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini. Cikgu nak semua orang beri kerjasama untuk buka kamera. Okey, yang dah tutup. Okey, bagus. Yang dah buka, yang dah tutup. Yang tutup tu, yang masih tutup tu sila buka kamera. Okey. Okey, jadi cikgu terangkan lagi sekali kalau kita tengok dalam kelas kita ni, ini adalah tajuk tingkatan 1. Tajuknya adalah di bahagian bab 5 dan bab 6 iaitu bahagian algebra. Algebra. Okey, jadi kita akan pergi apa itu algebra, cikgu akan terangkan balik. Kita akan buat banyak latihan. Ingat, malam ni kita akan buat banyak latihan. Jadi cikgu nak masing-masing sedia dengan kertas. Sedia dengan pensel. Lepas tu cikgu nak dekat kanan kamu ada botol air. Cikgu nak juga dekat kiri kamu ada kacang, ada keropok. Jangan keropok ekor, keropok je. Zahra ada keropok ke tu? Tak ada. Tak ada. Belilah kacang, nanti kan ngantuk. Okey, jadi kita nak mulakan lah kelas kita. Nanti kan mula lewat kan, habis lewat. Nak habis lewat ke? Nak tengok Netflix lepas ni? Tidur. Okey. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sekarang ni bila kita duduk sini, kita jangan tanya kita nak belajar apa. Sebab kita ni tak balik dekat WhatsApp, boleh buka balik. Hantar dalam grup tu, itu apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Jadi, sebelum tu cikgu nak dengar sikit suara Maggie boleh. Jangan bunyi tengah sedut je. Okey. Okey. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu nak dengar sikit semua suara daripada semua orang. Suara cikgu jelas ke? Boleh faham ke suara cikgu? Jelas ke? Boleh lah. Jelas. Okey, ada yang boleh lah, dia yang jelas. Sebenarnya cikgu harap jelas lah. Semoga malam ni internet kita sama-sama okey. Bila internet kita sama-sama okey, kita ada two-way communication. Okey, jadi kita akan mulakan. Cikgu mula share screen. Boleh nampak tak skrin cikgu? Nampak ke? Boleh. Nampak. Boleh. Nampak. Okey, bagus. Okey, boleh nampak tak whiteboard cikgu? Whiteboard cikgu warna apa? Hitam ke putih? Putih. Okey, bagus. Abdul, 2 orang je respon. Mana yang lain ni? Cikgu perlukan respon yang ramai malam ni. Okey, jadi cikgu nak masing-masing respon. Okey, mantap. Okey, jadi hari ini yang pertama sekali kamu boleh buka gambar ni. Boleh buka gambar ni. Kalau kamu dah print, bagus. Sebab apa? Kita nak belajar benda ni. Worksheet ungkapan algebra. Kamu kena faham, hari ni dalam masa yang pertama ni, kita nak belajar tentang ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Apa ni? Apa ni ungkapan algebra? Okey, ungkapan algebra ni, jawapan akhir dia ada huruf. Sebab tu nama dia ungkapan. Sebab apa? Cikgu ulang lagi sekali.
jawapan akhir selepas kita nak buat sama dengan tu ada huruf. Okey, contohlah kalau cikgu buat 5 tambah 5. 5 tambah 5 dapat berapa? Semua nak dengar suara sikit. Dapat berapa 5 tambah 5? 10. 10. Jadi ini bukan ungkapan algebra. Sebab apa? Sebab jawapan akhir dia hanya nombor. Sekarang cikgu buat pula A tambah A. A tambah A dapat berapa? 2A. 2A. Okey. Jadi bila jawapan akhir, kita tengok kepada jawapan akhir. Mana jawapan akhir ni? Jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita dapat 2A. Bila kita tengok jawapan kita yang terakhir sekali ada huruf, bermakna kita sedang menyelesaikan ungkapan algebra. Kita tengah selesaikan ungkapan algebra. Jadi kamu kena faham. Bila ada soalan bercakap tentang ungkapan algebra, bermakna jawapan akhir kamu kena ada huruf. Kena sertakan huruf. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita pergi jauh-jauh, kan cikgu dah bagi tahu cikgu akan buat kuis 40 soalan minggu yang terakhir pada bulan 9 ni. Jadi inilah apa yang cikgu nak masukkan. Inilah apa yang cikgu nak masukkan dalam kuis. Okey, yang pertama sekali, ingat nota ni cikgu dah bagi banyak kali. Nota ni cikgu dah bagi banyak kali. Tapi malam ni disebabkan kita belajar ungkapan algebra, jadi cikgu kena bagi lagi sekali. Dalam algebra, cikgu nak terang dekat kamu semua. Dalam algebra, dia ada 2 bahagian. Yang ni cikgu ajar lagi sekali. Dalam algebra, dia ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, sebutan serupa. Sebutan serupa. Cikgu ni kan cikgu dah ajar. Banyak kali cikgu dah ajar. Ya, cikgu akan ajar benda ni banyak kali. Sebab apa? Sampai tingkatan 5, kamu akan jumpa benda ni. Jadi dalam algebra ni sekarang kita fokus kepada sebutan serupa. Yang pertama. Yang kedua gagak apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebutan serupa dengan apa lagi satu? Sebutan. Sebutan apa? Tidak Ya, serupa. pandai. Sebutan tidak serupa. Jadi kamu kena ingat ni. Macam mana sebutan serupa tu? Macam mana sebutan tidak serupa? Jadi hari ni kalau boleh lah malam ni kita nak selesaikan 20 soalan. 20 soalan. Esok lagi 20 soalan. Okey. Jadi sebutan serupa. Sebutan serupa, apa benda sebutan serupa tu? Okey. Cikgu terangkan lagi sekali. Sebutan serupa adalah apabila keadaan dia sama. Keadaan yang sama. Macam mana tu keadaan yang sama? Okey, contoh cikgu tengok 2A dengan 5A. 2A dengan 5A ni dia dalam keadaan yang sama. Sebab apa? Apa keadaan dia sekarang? Dia dalam keadaan huruf yang sama. Iaitu 2 keadaan dia ada huruf A. 5 pula keadaan dia pun ya. Saya tanda siap. Ya, boleh. Okey, nombor 5 pula keadaan dia ada huruf A juga. Jadi 2 ni disebabkan dia ada huruf A, 5 ni pun ada huruf A. Jadi dia dalam kategori huruf yang sama. Jadi 2A dengan 5A adalah sebutan yang serupa. Itu keadaan yang pertama. Ni keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua bila cikgu cakap 2 dengan 5. 2 dengan 5. Kenapa kita cakap 2 dan 5 ni adalah keadaan yang sama? Sebab dia tiada huruf. Dia tiada huruf. Ataupun kita bercakapnya dia dalam keadaan integer. Integer tu maksudnya apa? Maksudnya nombor bulat. Bila dia tak ada huruf,
Maksudnya 2 tu dia tak ada apa-apa huruf dekat sebelah dia. 5 tu tak ada huruf apa-apa sebelah dia. Jadi 2 dengan 5 tu dia dalam keadaan integer. Dia dalam keadaan nombor bulat. Iaitu 2 dalam keadaan nombor bulat. 5 pun dalam keadaan nombor bulat. Jadi 2 dalam keadaan nombor bulat. Jadinya 2 dalam keadaan yang sama. Bila 2 dalam keadaan yang sama, 2 adalah sebutan yang serupa. Jelas ke semua? Jelas. Kena ingat ni. Sebab ada yang hantar dekat cikgu homework dia. Homework ni dia tak dapat jawab. Maksudnya dia tak faham yang ini. Tapi tak apa. Kita terangkan lagi sekali. Sebutan yang tak serupa ni macam mana? Sebutan yang tak serupa ni adalah apabila dia dalam keadaan yang berbeza. Apa tu berbeza? Salin tahu semua nota kat depan ni. Okey, berbeza daripada segi huruf. Contoh 2A. 2A dengan 5B. Apa keadaan yang berbeza? Huruf berbeza. Huruf berbeza. Apa yang huruf berbeza dekat sini? Nombor 2, huruf dia adalah huruf A. Tetapi nombor 5, huruf dia adalah huruf B. Jadi dia dalam keadaan yang berbeza. Kenapa? Sebab dia ada huruf yang lain-lain. Itu keadaan dia yang pertama. Keadaan yang kedua adalah apabila cikgu cakap 3A dengan 7. 3A dengan 7, jangan kawan-kawan nak masuk. 3A dengan 7, dia dalam keadaan yang berbeza. Sebab apa? Sebab 3A dalam keadaan sebutan algebra. Dalam keadaan ada huruf. Tetapi nombor 7 dalam keadaan integer. Jadi dekat sini kita cakap dia dalam keadaan yang tidak berbeza. Yang berbeza. 3 tu ada huruf. 3 ni ada huruf. Tapi 7 ni tak ada huruf. Jadi bila dia nampak satu ada huruf, satu tak ada huruf, jadi dia datang dalam keadaan yang berbeza. Itulah kita panggil satu ada huruf, satu tiada huruf. Okey, inilah 2 keadaan yang kamu kena ingat. Di kamu matematik ni, kamu pergilah daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, university, diploma, degree, master, PhD, profesor. Semua sama je. Fahamkan yang ini, kamu fahamlah sampai SPM. Okey, jelas ke tentang 2 ni? Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, yang lain okey, bagus. Kenapa kita nak tahu sebutan serupa ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa kita nak kena tahu dia dalam keadaan sebutan yang serupa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab nak jawapan yang betul. Sebab nak jawapan yang betul. Okey. Lagi. Okey, kenapa kita nak kena kenal sebutan yang serupa? Contohlah, kalau cikgu nampak Aina Husna kan. Cikgu nak kenal Aina Husna sebab cikgu nak cam tu anak murid cikgu. Cikgu nak kenal Zahra Humaira sebab cikgu nak cam tu anak murid cikgu. Tapi kenapa kita nak kena kenal sebutan yang serupa? Sebab tak. Kita kenal dia sebab sebutan yang serupa dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Apa ni? Boleh diselesaikan dalam keadaan tambah dan tolak. Ingat ni betul-betul. Ingat ni betul-betul. Macam mana tu? Contoh kalau cikgu cakap 2A tambah 5A. 2A tambah 5A. Macam mana nak selesaikan dia? Dia ambil nombor 2 tambah dengan nombor 5. Dia dapat 7. Tapi dia ada A. Jadi jawapan dia 7A. Jadi kita hanya tambahkan dengan nombor 2 dan 5 tu. Okey.
Masa kamu belajar sekolah rendah, kamu tak cek pun. Kan? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kamu tak pernah ke terfikir kenapa dia boleh tambahkan? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Semua tu boleh diselesaikan. Kenapa? Sebab dia dalam sebutan yang sama. Jadi sama juga nombor 2 dengan 5 ni. 2 tambah 5, 7. Kenapa dia boleh diselesaikan? Sebab dia dalam sebutan yang serupa. Boleh faham ke semua? Boleh. Kena ingat tu betul-betul. Dia boleh diselesaikan apabila dia sebutan yang serupa. Tetapi kalau dia tak sebutan yang serupa, dia tak boleh diselesaikan. Tak boleh diselesaikan. Ingat tu, tak boleh diselesaikan. Apa maksud cikgu tak boleh diselesaikan? Dia tak boleh ditambahkan dan dia tak boleh ditolakkan. Ingat, bukan semua benda dalam matematik ni boleh tambah dengan boleh tolak. Dia macam hukum alam. Lelaki dengan lelaki tak boleh kahwin. Perempuan dengan perempuan tak boleh kahwin. Kalau dia kahwin jadi pelik. Sama juga matematik. Benda yang tak boleh diselesaikan, jangan diselesaikan. Nanti dia jadi pelik. Okey, contoh. Tengok ni. 2A tambah 5B. 2 ni, gang dia adalah huruf. Huruf bagi nombor 2 ni adalah huruf A. Tapi, huruf nombor 5 ni adalah B. Dia huruf yang berbeza. Dia tak boleh diselesaikan. Tapi jangan kita selesaikan. Kita akan dapat juga 2A tambah 5B. Jadi jawapan dia sama macam soalan. Sebab apa sama macam soalan? Sebab soalan cakap. Soalan bagi sebutan yang berbeza. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Kalau cikgu cakap 3A tambah 7, kamu jangan terus tambah. Bila kamu nak tambah dan bila kamu nak tolak, apa yang kamu kena check dulu? Kamu kena check sebutan dia serupa ke tak? Macam mana nak tahu dia sebutan serupa? Kamu tengok nota yang dalam kurungan ni cikgu bagi. Huruf dia sama ataupun dua-dua dalam keadaan integer. Dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Jadi bila kamu tengok sini 3A tambah 7, satu ada huruf, satu tak ada huruf. Jadi jawapan dia tak boleh ditambahkan. Dia tetap akan dapat 3A tambah 7. Jelas ke? Okey, jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, yang ni screenshot. Salin. Pastikan semua orang salin. Cikgu nak semua orang yang hadir pada kelas cikgu malam ni semua dapat buat. Semua orang dapat buat. Cikgu tak nak nanti bila cikgu bagi homework salah lagi. Cikgu. Ya. Kenapa tu? Mahadi kenapa? Cikgu. Ya. Bukan saya. Maaf cikgu, saya lambat. Okey. Bukan Mahdi. Okey. Tak apa. Ambil gambar ni. Masing-masing ambil gambar. Screenshot. Kalau dekat laptop, print screen. Mahdi yang main bola tu kan Mahdi? MSSD? Bukan. Bukan. Cikgu lupa lah ada seorang tu main bola. Okey. Siapa yang main bola? Ada main bola dalam ni. Wakil daerah. Okey. Jadi, kalau kita nak, ingatlah dalam matematik ni kita pergi tambah tolak dulu. Kita nak tambah, kita nak tolak, kita kena check dulu. Kita kena check dulu. Boleh tambah ke? Boleh tolak ke? Barulah kita buat. Okey. Boleh kita akan pergi kepada sesi latihan. Jadi latihan malam ni, boleh buka dekat WhatsApp ni. Semua ni latihan yang kita nak buat malam ni. Tapi sebelum kamu nak buat latihan malam ni, pastikan kamu dah salin ni. Cikgu harap sangat semua orang sempat salin ni. Dah salin ke? Dah. Okey, Dah. bagus. Sekejap, saya tengah salin cikgu. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Salin kemas-kemas. Salin kemas-kemas. Macam kamu lipat kain. Bagi kemas-kemas. Kalau tak kemas tu, maksudnya kamu lipat kain tak kemas lah tu. Kamu gantung. Cikgu tak cakap berterabur, kamu gantung.
Baik. Okey. Okey. Cikgu, Ya? kelas ni untuk form 1 je kan? Ada form 2 juga. Oh, ada form 2. Cikgu masukkan supaya yang sebenarnya lah, kamu semua pernah dengar tak AdMed? Pernah. Seorang je pernah, yang lain pernah dengar AdMed? Pernah. Siapa yang dapat AdMed form 1 daripada form 1, form 2, dia buat dia skor masa form 1 dengan form 2 je. Masa dia nak form, kalau dia form 1, form 2, matematik dia 100, matematik dia A, semua bab dia faham dengan baik. Form 3 tu, dia dah boleh ambil AdMed. Cikgu jamin. Sebab apa? Sebab cikgu ajar AdMed juga. Cikgu guru daerah AdMed dulu. Guru daerah untuk subjek AdMed. Jadi cikgu nampak sangat bila orang ambil AdMed ni, matematik dia lemah. Matematik ni nak power macam mana? Power daripada dekat subjek bab tingkatan 1 dengan bab tingkatan 2. Jadi yang ini kamu belajar ni, bab tingkatan 1 yang pakai sampai tingkatan 5. Okey, jadi cikgu nak teruskan. Boleh ke cikgu nak teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada worksheet ungkapan algebra. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan 3 contoh. Cikgu nak semua orang buat. Cikgu nak semua orang buat. Kalau kita tak buat, kita tak faham. Buat dan hantar dekat cikgu. Kalau cikgu tak check pun tak apa. Cikgu check, cuma cikgu tak reply. Sorry. Cikgu check apa yang kamu buat, cuma cikgu tak reply. Okey, jadi malam ni cikgu nak kamu ada kalkulator. Kena ada kalkulator. Sebab apa? Sebab ada yang lemah tentang integer. Ada yang lemah tentang penggunaan integer. Tambah tolak integer dia lemah. Jadi nak elakkan cuai, pakai kalkulator. Okey, jadi kita akan selesaikan semua soalan tu. Kita akan selesaikan sama-sama semua soalan tu. Jadi cikgu akan mula. Ya? Nak ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator. Yang tak ada lagi kalkulator, sila ambil kalkulator. Sila ambil kalkulator. Jadi kita akan buat soalan ni sama-sama dengan cikgu. Cikgu ada 3 soalan je. Okey, contoh dia 3 soalan ni cikgu akan bagi. Cikgu akan terangkan secara detail macam mana nak buat. Lepas tu, kita ambil lagi 3 soalan, kamu buat. Hantar dekat cikgu. Lepas tu cikgu akan tunjuk juga jawapan dia. Sampailah 20 soalan. Kita kukuhkan ni. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey, semangatlah sikit. Darwisi, boleh tak boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi ambil kalkulator. Okey, jadi kita tengok kepada nombor 1. Masing-masing tengok kepada nombor 1. Ni salin dulu tau dalam buku. 2x. Ni cikgu salin kemas-kemas ni supaya kamu boleh salin tau. Okey, ni soalan nombor 1 ni cikgu nak buat ni. 2x tambah 7 tolak 9x tambah 3. Step yang pertama, cikgu dah bagi tahu tadi. Semua nombor dalam matematik, dia tak boleh tambah, dia tak boleh tolak. Kamu tak boleh main-main tambah, kamu tak boleh main-main tolak. Kamu kena check mana satu boleh tambah, mana satu boleh tolak. Mana nak tahu? Macam mana kita nak tahu mana satu boleh tambah dan tolak? Kita cari sebutan yang serupa. Jadi, kita nampak dekat sini 2x. Cikgu bulatkan warna biru. Dan 9x. Cikgu bulatkan warna biru. Kenapa cikgu bulatkan warna biru? Sebab 2 ni ada huruf X. 9 ni dia ada huruf X. Jadi dia dalam keadaan sebutan yang serupa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi kita tengok dekat. Kita terus selesaikan 2 dengan 9. Okey, cikgu nak soal kamu. Kamu tengok nombor 2 ni. Kamu tengok nombor 2 yang cikgu bulatkan ni. 2 ni positif 2 ke negatif 2?
Positif. Okey, positif 2. Okey, sekarang kita pergi pula kepada 9. 9 yang cikgu bulatkan ni positif 9 ke negatif 9? Negatif. Okey, Negatif 9. pandai. Negatif 9. Sekarang tak payah nak congak-congak. Tekan positif 2, negatif 9. Dapat berapa? Negatif 7. Negatif 7. 2 dengan 9 tu ada X tak? Ada. Jadi, jawapan negatif 7 ni, dia kena ada X juga. Negatif 7X. Jelas ke semua? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Ya, ada soalan? Tak Tak ada, faham. tak ada. Okey. 7 dengan 3. Cikgu bulatkan warna hijau sebab apa? Sebab dia dalam sebutan yang serupa. Dua-dua integer. Dua-dua nombor bulat. Jadi kita boleh tambahkan dan kita boleh tolakkan. 7 ni positif ke negatif? Positif. Positif. 3 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Tekan dalam kalkulator positif 7, positif 3. Dapat berapa? 10. 10. Jadi 10 ni bila kita tengok dalam kalkulator tulis 10 je. 10 dalam kalkulator tu positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Kalau dia tak ada simbol dia, sebenarnya dia dalam keadaan positif. Jadi jawapan nombor 1 adalah negatif 7X tambah 10. Inilah ungkapan algebra. Kenapa kita nak tahu ni ungkapan algebra? Ungkapan algebra adalah apabila jawapan kita ada huruf. Ni huruf mana huruf dia? Ini negatif 7X. Jadi itulah huruf dia. Jadi itulah ungkapan dia. Jadi jawapan nombor 1 adalah negatif 7X tambah 10. Jelas ke? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, itu nombor 1, sila salin. Okey, cikgu akan tunjuk pula nombor 2. Jadi masing-masing tengok betul-betul, dengar betul-betul apa yang cikgu jelaskan. Okey, cikgu tulis negatif 6X tambah 27. Negatif 15 tambah 13X. Jadi bila kita nampak soalan macam ni, kita tak terus tambah dan kita tak terus tolak. Kita kena check. Cikgu lain slow. Cikgu lah, cikgu. Cikgu lain. Tak clear. Setting lah tu. Ni sebab okey, sekarang okey dah? Okey. Sekarang okey dah? Okey. Cikgu baru lepas hujan ni. Sorry. Okey, jadi 6 ni dia ada X. Jadi cikgu bulatkan warna biru. 13 ni dia ada X. Jadi cikgu bulatkan warna biru. Kenapa cikgu bulatkan warna biru? Sebab 6 dengan 13 tu dua-dua ada X. Jadi bila dua-dua tu ada X, dia dalam keadaan sebutan yang serupa. Jadi kita boleh tambah dan kita boleh tolak. Nak tambah dengan tolak macam ni. 6 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Pandai. Kita tengok simbol dia dekat belakang. Jadi 6 ni negatif 6. 13 ni positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Positif 13. Jadi Cikgu lain. Buanek ke? Cikgu tak clear. kita tak clear. Cikgu tak clear Tak. Kejap. Okey, kejap cikgu restart kejap. Kejap bagi cikgu masa. Okey, kejap Baik. Okey, kejap Cikgu reconnect. Okey, macam mana? Okey dah sikit? Okey. Okey. Okey, mantap. Okey. Mantap. Sorry.
Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kat mana kita tadi? Negatif 6x dengan positif 13x. Jadi sekarang ni dua-dua ada x. Jadi kita boleh tambah dan kita boleh tolak. 6 ni kita kena check dia negatif 6 dan 13 ni dia positif 13. Sekarang ni kita tekan je kalkulator. Tak payah nak congak-congak. Negatif 6 tambah 13. Tekan dalam kalkulator. Dapat berapa? 7. 7. Tulislah 7. 7x. Okey, pandai. Jadi kita tengok negatif 6 ni ada x, 13 ni ada x. Janganlah kita tinggalkan 7x. Okey, itu adalah yang Cikgu. pertama. Yang kedua 27 dengan 15. 27 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Positif 27. 15 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sekarang tekan je sebiji dalam kalkulator. Positif 27, negatif 15. Dapat berapa? 12. 12. Ya, kita dapat 12. Kalau kalkulator tulis 12 je, maksudnya 12 tu positif ke negatif? Positif. Positif. Dia positif. Ingat, apa-apa nombor yang dalam kalkulator, kalau dia tulis 2 je, 3 je, sebenarnya ada positif depan dia. Okey, tu jawapan dia. Jelas ke nombor 2? Jelas. Jelas. Ya, Mahathir. Siapa tu? Mahathir ke? Saya. Ya, kenapa? Macam nak dapatkan jawapan untuk 6x dan 13x tu? Saya tak faham lah. Yang mana? Yang nombor 2. Nombor 2 ni, 6x dengan 13x ni. Yang tu ke? Nak dapatkan 7x tu. Okey, 6 ni, Mahathir kena tengok. 6 ni positif ke negatif? Tak tahu? Positif. Salah, dia negatif. Kita nombor ni kita nak tengok dia positif ke negatif macam mana? Siapa tahu? Tengok depan dia. Tengok belakang. Tengok Salah itu belakang. terbalik. Terbalik. Jadi kita tengok belakang dia ni. Bila belakang ni negatif, maksudnya 6 ni datang dengan negatif 6. Okey, kalau 13 ni Mahdi, 13 ni kita tengok belakang dia positif, maksudnya dia positif 13. Sampai situ jelas ke Mahdi? Jelas. Jadi tekan je dalam kalkulator macam ni, negatif 6 tambah 13. Okey, dapat berapa? 7. Inilah dapat 7. Itulah cara dia dapat 7. Jadi Faham. negatif 6 ni ada X dan 13 ni ada X. Jadi dia kena ada X juga. Menjawab? Jawab. Okey, baik. Semua okey ke soalan nombor 2? Okey. Okey. Darwisi, beres dok Darwisi. Baik. Okey, jadi kita tengok pula soalan nombor 3. Soalan makin panjang ni. Tapi cikgu punya step sama sahaja macam dekat atas. Cikgu nak kamu faham konsep je malam ni. Biarlah orang cakap cikgu ajar lambat ke, asalkan kamu faham konsep. Tengok ni cikgu tulis soalan sekejap. 28x tolak 11 tolak 5x tambah 8 tolak 19x. Tengok macam mana cikgu selesaikan. Cikgu akan bulatkan sebutan yang serupa. Ingat, penting sangat kita nak tahu sebutan yang serupa tu. 28x. Okey, kita bulatkan dulu untuk yang ada huruf X. Okey, cikgu bulatkan 28x. Cikgu bulatkan 5x. Cikgu bulatkan 19x. Kenapa? Sebab dekat sini 28 dia ada huruf X. 5 ada huruf X. 19 dia ada huruf X. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu berapa nilai dia. 28 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Ingat, kalau kita tak nampak dia punya simbol, sebenarnya dia dalam keadaan positif. Jelas ke yang tu? Jelas. Okey. 5 ni positif ke negatif 5 ni?
Negatif. Okey, dia negatif 5. 19 ni positif 19 ke negatif 19? Negatif 19. Ya, negatif 19. Macam mana kita nak tahu dia negatif? Tengok simbol belakang. Ya, nampak ni simbol belakang dia ada negatif. 5 ni simbol belakang dia ada negatif. Macam itulah kita nak tengok dia positif ke dia negatif. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Mahdi, jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang tengok kalkulator ni. Oi. 28. Kamu tekan semua apa yang cikgu tulis. Positif 28, negatif 5, negatif 19. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 14. Salah. 14. Okey. 4. Kita dapat 4. Cuba tekan betul-betul. 2 tambah 28 tolak 5 tolak 19. Dapat 4 tak? 4 dapat. Dapat 4. Jadi bila kita dapat okey, baik. Jadi bila 28 ni ada X, 5 pun ada X, 19 pun ada X, kamu jangan tinggalkan 4 ni punya X. Itu cara kita nak selesaikan untuk yang ada X. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat 4X? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni kita tengok yang integer, yang nombor bulat. 11 dengan 8. Dia dalam keadaan nombor bulat. Jadi dia boleh diselesaikan antara dua tu. 11 ni negatif ke positif? Negatif. Negatif, pandai. Macam mana kita nak tahu dia negatif? Kita tengok simbol dekat belakang ni. Okey, soalan seterusnya. 8 ni positif ke negatif? Okey, positif. Sekarang kamu tengok ni, tekan je dalam kalkulator negatif 11 dengan positif 8. Dapat berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, jadi berdasarkan 3 soalan yang cikgu tunjukkan, yang cikgu jelaskan, cikgu nak buat sesi latihan pula. Okey, kita akan buat sesi latihan. Jadi cikgu nak semua orang ready buat dan hantar dekat cikgu. Jadi malam ni kita akan buat 3. Boleh. Okey, mantap. Okey, jadi soalan makin panjang. Soalan makin panjang. Dia tak makin mudah. Cuba masing-masing selesaikan nombor 4, 5 dengan 6. Boleh. Okey. Cuba selesaikan nombor 4, 5 dengan 6. 23 negatif. Buat tahu kalau tak buat tak faham. Wan Rifki ada tak tu? Okey, cikgu bagi masa buat je dulu. Cikgu saya tak kena buat semua terus ke atau kena buat satu-satu dulu? Nak buat nombor 4, 5, 6 je. Satu-satu macam mana tu Mahdi? Saya dah hantar satu persatu soalan. Hantar je semua terus. Hantar semua terus. Cikgu bagi masa.
Okey, cikgu bagi masa tau. Lagi 2 minit boleh ke? Lagi 2 minit ke nak masa lagi? Tiga dua. Okey, 2 minit lagi 2 minit lagi. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey. Tadi. Dengar ke kuat ke suara? Guna air jap Cikgu pun ada air. Kamu kena ada air lah. Okey, hantar cikgu tunggu Cikgu bagi masa lagi. Okey, awal-awal ni guna kalkulator tau. Ada yang dah tersilap dah. Leksa mana Leksa? Leksa ada tak ni? Cikgu dah hantar kot. Belum. Okey, tak apa. Ada, Cikgu tunggu. Ada. Cikgu, Ya? pergi mana cikgu? Internet saya hilang tadi. Tak apa. Cikgu pun hilang kat kadang-kadang ni. Cikgu harap okey lah. Hujan kan sekarang. Okey, bagus. Hantar je Cikgu Buat tengah semua chat. tu ke cikgu? Buat ni nombor 4, 5, 6. Kita buat satu-satu. Cikgu, yang ni saya punya. Oh, okey. Yang banyak ramai orang hantar. Tak apa. Ni Mahdi. Phone Betul mak ke? Phone mak ke Mahdi? WhatsApp mak ke? Phone saya rosak tu. Tengah baiki. Okey. Okey, bagus Ashraf Irfan. Okey, habis dah masa yang diberikan. Tapi untuk yang tengah buat, boleh je terus buat. Boleh je terus buat dan boleh je terus hantar dekat cikgu. Sebab apa? Sebab cikgu kalau boleh, cikgu nak siapkan banyak sikit soalan-soalan. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan kepada nombor 4, 5 dan 6. Jadi, sambil-sambil cikgu buat, kalau kamu tengok kamu punya jalan kerja salah ataupun berbeza dengan cikgu punya jalan kerja, kamu kena buat correction. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi kita tengok Okey, sama-sama kita pergi kepada nombor 4. Nombor 4 ni cikgu salin soalan tau. 23 tolak 7Y tolak 19 tambah 18Y tolak 10. Dia kalau kamu faham apa yang cikgu cuba ajar ni, tak kisah soalan tu panjang sampai muka surat sebelah pun kamu boleh selesaikan. Okey, kita tengok kepada nombor 4 Okey, sekarang ni cikgu akan selesaikan yang ada Y dulu. Cikgu akan buat yang ada Y dulu. Okey, 7 ni dia ada Y, jadi cikgu bulatkan Y ni. 18 ni ada Y, jadi cikgu bulatkan 18 ni. Jadi cikgu bulatkan je, tu je.
Kita bulatkan sahaja sebab kita nak define, kita nak tentukan mana satu sebutan serupa. Lepas kita dah tentukan sebutan serupa, kita ambil, kita dah tahu dia boleh ditambah dengan tolak. Jadi 7 ni positif ke negatif? Negatif. Macam mana kita nak tahu dia negatif 7? Macam mana kita nak tahu dia negatif 7? Tengok simbol kat belakang. Ya, kita tengok simbol dekat belakang dia. Jadi dekat belakang tu dia tunjukkan simbol negatif. Jadi kita baca dia negatif 7. Okey, sekarang cikgu soal pula. 18 ni positif ke negatif? Positif. Okey, bagus. Jadi 18 ni kita panggil dia positif 18. Macam mana kita nak tahu dia positif? Kita tengok Kenapa simbol 18 dia cikgu? dekat belakang. Ya? Kenapa 18 bukan 13 ke? 13. Alamak, sorry. 13. Betul. Cikgu salah salin soalan. Okey. Jadi sekarang bila kita dah tengok mana satu nombor dia, kita pakai terus kalkulator. Tekan negatif 7 tambah 13 dapat berapa? 6. 6. 6. Jadi kita tengok huruf. 7 ni ada Y, 13 ni ada Y. Jadi 6 ni kena ada Y juga. Boleh faham ke dekat situ? Boleh. Okey. Jadi untuk nombor bulat pula, kita ada 23, kita ada 19, kita ada 10. Jadi 23 ni positif ke negatif 23 ni agak-agak? Positif. Okey, pandai. Positif 23. 19 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Macam mana kita nak tahu 19 ni negatif? Simbol kat belakang. Iya, pandai. Kita tengok simbol dekat belakang. 10 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Jadi kamu salin je dalam kalkulator. Terus salin. Tambah 23. Salin sebiji Jangan tambah apa-apa. Negatif 19. Negatif 10. Dapat berapa agak-agak? Negatif Cuba tekan. 6. Negatif 6. Inilah jawapan dia. Kenapa cikgu tak letak huruf? Sebab 23 tak ada huruf. 19 tak ada huruf. 10 tak ada huruf. Jadi jawapan dia negatif 6 sahaja. Okey ke nombor 4? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain mana? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Itu nombor 4. Tu jawapan nombor 4. Sekarang ni kita pergi kepada nombor 5. Negatif 27 tambah 23. Y tambah 14 tolak 18. Y tolak 10. Okey. Jadi sekarang ni cikgu buatkan yang Y dulu. 23 ni ada Y. Cikgu bulatkan warna biru. 18 ni ada Y. Cikgu bulatkan warna biru. Okey, sekarang ni cikgu nak soal kamu. 23. Ush, ada orang menangis. 23 ni positif ke negatif? Positif. Ya, positif 23. 18 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif 18. Jadi sekarang masing-masing cuba tekan kalkulator. Positif 23, negatif 18. Tak payah tambah apa-apa. Dapat berapa? 5. Ya, kita dapat dia 5. Jadi kat sini ada Y, dekat sini pun ada Y. Jadi jawapan untuk 5 ni pastikan ada Y juga. Faham ke semua? Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok pula untuk yang warna hijau. Kenapa cikgu bulatkan semua yang warna hijau ni? Sebab dia adalah sebutan yang serupa. Jadi, cikgu nak soal pula. 27 ni positif ke negatif? Negatif. Positif. Positif. Dia Negatif. negatif 27. Jangan tengok dekat depan. Siapa tengok dekat depan salah. Kita tengok dekat belakang. 14 ni positif ke negatif? 14 pula. Positif. Ya, dia Positif. positif. 10 ni positif ke negatif?
Negatif. Negatif. Ya, kita tengok simbol dekat belakang. Jadi, apa nak buat sekarang? Tak payah congak. Jangan congak. Kamu ada kalkulator. Kamu tekan je. Negatif 27 tambah 14 tolak 10. Dapat berapa? Negatif Negatif 23. 23. Ya, negatif 23. Inilah jawapan nombor 5. Bagus Cikgu. semua. Ya, Yang 4 tu asal 10. yang mana? Nombor 4 bukan 17 je. Yang hujung. Tahu lah. Oh, ya ke? Aduh, cikgu silap salin lagi. Alah, cikgu silap salin lah. Ini 17 Ni 17 ni. Cikgu terpandang nombor ni. 17. Okey, kalau dia 17, jawapan dia negatif 8. Betul tak? Jawapan dia. Betul. Okey, kejap tak apa, kita buat sekali sama-sama. Jangan risau. Okey ni cikgu padam balik. Ni negatif 17 ni, cikgu tertengok yang bawah. Okey, negatif 17. Senang je, sekejap je cikgu buat. Okey, sekarang positif 23 tolak 19 tolak 17. Jadi jawapan dia negatif 13. Itu jawapan dia. Dapat tak negatif 13 untuk nombor 4? Dapat. Kalau terbalik ke macam mana? Apa? Tak. Okey, soalan yang baik. Kalau buat terbalik macam mana? Betul juga. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak buat terbalik, okey contoh kan, cikgu buat yang ni lah. Cikgu buat 23 dulu dekat depan. Negatif 23 tambah 5y. Okey, kalau kita buat terbalik, 5y ni dia tetap positif 5 walaupun dia dekat depan dan walaupun dia dekat belakang, 5 tu simbol dia tetap positif. Untuk 23, walaupun dia dekat belakang, dia negatif 23, simbol dia negatif. Dekat belakang dia negatif, dekat depan pun dia negatif. Jadi kalau kamu salin macam ni pun betul, kamu salin macam ni pun betul. Sebab apa? Sebab kamu tak ubah nilai dia. Melainkan kalau kamu buat ni jawapan dia, ni jawapan ni cikgu salin balik cikgu salin balik. 5y tolak 23, kamu pergi buat 23 tolak 5y. Yang ni salah. Kenapa salah? 5 ni 5 yang kamu tulis dekat sini, dia positif 5. Tetapi jawapan kalau kamu terbalik dekat belah bawah ni, kamu tertukar simbol dia negatif 5. Jadi ini patutnya positif, kamu pergi buat negatif. Situ dah salah dah. Jadi kalau kamu nak terbalikkan, pasti kamu kena tengok dia punya simbol. Kalau 5 tu positif dekat depan, kat belakang pun kamu kena buat dia positif. Kalau 23 dekat belakang tu negatif, kat depan pun dia kena negatif. Jelas ke semua? Jelas. Bagus. 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 Dia ibarat apa? Dia ibarat macam ni. Masing-masing cuba tekan kalkulator. 7 tolak 3. 7 tolak 3 dapat berapa? 7 tolak 3 dapat berapa? 4. 4. Ada dapat 10. 7 tolak 3 dapat 4. Okey, sekarang ni cikgu nak terbalikkan. 3 ni positif ke negatif 3 ni? Negatif. Negatif kan? Okey, jadi cikgu buat ni 3 ni duduk dekat depan. Okey, 7 ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif 7. Jadi cikgu buat pula positif 7 duduk belakang. Jadi negatif 3 tambah 7. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Boleh tutup. Oh, tak. Kita akan juga. dapat 4 juga. Jadi jawapan dekat sini dia tak kisah dia duduk depan ke belakang, asalkan nilai kepada simbol tu sama. Menjawab ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Ya, ada siapa nak tanya soalan tu? Tak pergi tandas. Tak dengar? Nak pergi tandas. Okey Zarif, boleh.
Oh, nak Okey, waktu. cikgu akan selesaikan nombor 6 pula. Masing-masing tengok kepada nombor 6. Disebabkan banyak sangat cikgu dah salin salah. Jadi cikgu bawa nombor 6 ni seorang-seorang pergi muka surat sebelah. 34 tolak 12Y tolak 26 tambah 29Y tambah 37. Jadi kita bulatkan yang ada Y. 12Y dengan 29Y. Cikgu nak soal, 12 tu positif ke negatif? Negatif. Negatif 12. 29 ni positif ke negatif? Positif. Positif 29. Sekarang tekan kalkulator, negatif 12 tambah 29 dapat berapa? 17. Dapat berapa? Ya, 17. Jadi 12 ni ada Y, 29 pun ada Y. Jadi 17 tu pastikan ada Y juga. Jadi cikgu harap jelas kat situ. Jelas ke? Boleh faham ke macam mana cikgu dapat 17Y tu? Boleh. Okey, bagus. Ingat tu betul-betul. Ingat sampai tingkatan 5. Okey, 34 cikgu bulatkan. 26 cikgu bulatkan. 37 cikgu bulatkan. Kenapa? Sebab dia integer. Dia nombor bulat. 34 ni positif ke negatif? Positif. Pandai. 26 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Lagi sekali, 37 ni positif ke negatif? Positif. Okey. Tak payah congak-congak. Kamu kan ada kalkulator. Dia macam ibarat apa? Kamu ada basikal tapi kamu nak berjalan. Jadi sekarang ni tak payah congak. Kamu ada kalkulator, kamu terus salin 34 negatif 26 tambah 37. Dapat berapa? 45. Ya, kita dapat 45. 45. 45 ni positif ke negatif? Positif. Ya, inilah jawapan nombor 6. Jelas ke semua? Jelas. Yang lain mana ni? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Mahdi macam mana? Boleh dah Mahdi? Boleh. Okey, siapa cikgu nak tanya? Ammar 2.4. 2.4, jelas ke? Jelas dia. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing cikgu langkah. Kita dah buat 6, 4, 5, 6 kan? Sekarang kita buat 7 dengan 8 tu sama je. Cikgu langkah. 7 tu cikgu langkah, 8 tu cikgu langkah. Kita akan buat nombor 9, 10, 11. Ke nak cikgu buat semua? Tak apalah, cikgu buatlah semua. Jadi kita buat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang masing-masing cuba selesaikan 7, 8 dan 9. Pinci lagi lah. Okey, cikgu tengah cek jawapan masing-masing tau. Cuma ramai sangat. Ada 40 orang dalam ni. Cikgu tengah send sekali. Cikgu tak contoh cikgu. Nak tengok contoh? Boleh. Okey. Sini. 6, 7, 8, 9. Tu contoh cikgu kat atas. Malam ni panas ke sejuk? Siapa boleh jawab? Malam ni panas ke sejuk? Kenapa? Kenapa sejuk? Kenapa cikgu rasa? Kenapa cikgu berbeza? Kawasan pendalaman. Oh ya. Siapa duduk janda baik? Janda baik. Siapa tahu janda baik kat mana? Dekat Kuantan. Kuantan pula dah. Janda baik kat Bentong, Pahang.
Betul. Okey, buat dulu. Tujuh lapan sembilan ke? Ya, 789. Cikgu bagi masa 3 minit lagi. Cari huruf yang sama tau, cari huruf yang sama. Boleh. Serius. Cikgu, untuk yang nombor 9 tu macam mana tu? Nombor 9 Tak apa, buat dulu. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Lagi 2 minit. Jangan risau, cikgu akan tunjukkan satu-satu. Cuba je dulu. Okey, lagi 2 minit. 9.40, cikgu terus tunjuk jalan kerja dia. Okey, bagus. Dah ramai dah send. Saya akan tahu. Kamu send ni sebenarnya untuk kamu tahu, bukan untuk cikgu. Okey, bagus. Tak apa, Mahdi. Nanti cikgu tunjuk. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, saya dah siap soalan, jawab soalan. Dan cikgu baca. Jangan risau. Kalau siapa-siapa yang ada soalan, kod-kod malu nak tanya dalam kelas ni. Tanyalah dalam WhatsApp. WhatsApp. Tanya dalam WhatsApp. Kenapa nama dia WhatsApp? Sebab orang jumpa WhatsApp kan? Okey. WhatsApp ni, kalau kamu malu-malu nak tanya depan-depan dalam kelas ni, malu-malu nak bersuara, tanya dalam WhatsApp. Cikgu ni macam mana? Nanti cikgu jawab. Cumanya cikgu jawab secara depan-depan. Okey, boleh ke cikgu mulakan nombor 789? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi
Perbezaan 7, 8, 9 ni kita nampak satu berbeza. Kita dah nampak berbeza dah dengan soalan yang kita buat dari tadi. Kenapa? Dia semua ada huruf. Semua dalam ni, semua ada huruf. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita tengok betul-betul. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu nombor 7. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 7. 3P tolak 6Q tolak 13P tambah 29Q. Jadi sekarang ni nak buat apa? Jangan terus tambah. Jangan terus tolak. Kita check dulu mana satu boleh tambah dan mana satu boleh tolak. Jadi 3P ni, okey, kita ambil positif 3P. Kita ambil 13P. Okey, tu gang dia. Sebab apa? Sebab kan cikgu dah bagi tahu tadi sebutan dia serupa. Kenapa sebutan dia serupa? Sebab huruf dia sama. Dekat sini P, dekat sini pun P. Jadi kita selesaikan dulu. 3 ni positif ke negatif? Positif. Pandai. 13 ni positif ke negatif? Negatif. Ya, kita tengok belakang ni ya. Jadi jawapan dia negatif. Jadi sekarang apa yang kita nak kena buat? Pakai je kalkulator. Tulis dalam kalkulator positif 3, negatif 13. Dapat berapa? Negatif 10. Ya, negatif 10. Pandai. Yang lain dapat tak negatif 10? Diam dah yang lain. Dapat. Okey, bagus. Disebabkan 3 ni ada P dan 13 ni ada P, pastikan negatif 10 yang kamu tulis tu ada P juga. Okey. Habis dah untuk P. Sekarang kita pergi kepada 6Q dengan 29Q. Kenapa? Sebab dekat sini dikira sebutan serupa, huruf dia sama. Sini ada Q, sini pun ada Q. Ini negatif 6. Ini positif 29. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator negatif 6 tambah 29. Dapat berapa? 23. Ya, 23. 23 yang ni 23 ni positif 23 ke negatif 23? Positif. Ya, positif 23. Huruf dia Q. Huruf dia Q. Jadi pastikan kamu salin Q juga. Jelas ke semua untuk soalan nombor 7? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi siapa yang salah buat correction tau. Okey, jadi cikgu akan buat pula soalan nombor 8. Negatif 7Q tolak 12P tambah 19Q tolak 5P. Cikgu bulatkan dulu untuk yang ada Q sebab 7 ni dia mula dengan Q. 7Q, 19Q. 7 ni positif ke negatif? 7 ni? Negatif. Ya, negatif 7. 19 tu positif ke negatif? Positif. Ya, jadi bila kita dah tahu macam tu, pakai je kalkulator terus. Cuba tekan kalkulator masing-masing. Negatif 7 tambah 19 dapat berapa? 12. Ya, kita dapat dia 12. Disebabkan sini pakai Q, sini ada Q, pastikan 12 yang kamu salin tu dia ada Q juga. Okey. Lepas tu kita selesaikan untuk P. 12P, 5P. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila kita dah buat macam ni, 12 ni positif ke negatif? Negatif. Okey, dia negatif 12. 5 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Negatif 5. Tekanlah dalam kalkulator. Pakai kalkulator. Jangan congak. Negatif 12, negatif 5 dapat berapa? 17. Negatif 17. Iya, pandai. Kita akan dapat negatif 17. Jadi dekat sini pakai P, dekat sini pun pakai P. Jadi jawapan dia adalah negatif 17P. Jelas ke semua soalan nombor 7 dan nombor 8? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar sikit suara daripada semua orang. Jelas ke 7 dengan 8? Jelas. Jelas. Okey. Understand.
Understand eh? Okey, bagus. Okey. Sekarang. Jelas. Let's. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 9. Ada beberapa orang salah soalan nombor 9 sebab apa? Sebab dia tak jumpa nombor. Cikgu salin balik. Negatif A tambah 2B tambah 8A tolak 9B tolak 11A tambah B. A tambah A. A tambah A dapat berapa? 2A. Oh, seorang je jawab. A tambah A 2A. Macam mana dia boleh dapat 2A? Itu Sebab satu. A tu kalau tak ada dia Sebab A satu. tambah. Ya, Sebab I pandai. A tu A sama. ni kalau dia duduk sorang-sorang sebenarnya ada nombor 1 dekat depan dia. Sama juga A ni kalau duduk sorang-sorang ada nombor 1 depan dia. Ingat bila huruf ni dia duduk sorang-sorang dia tak single. Yang single tu kamu. Gurau. Okey, huruf ni kalau dia sorang-sorang dia tak single. Dia tetap ada nombor. Nombor dia apa? Nombor dia 1. Jelas ke semua? Jelas. 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 Okey, understand. Mantap, bagus. Okey, jadi negatif A ni, ingat negatif A ni sebenarnya dia ada nombor 1. Tu yang maksud cikgu. Okey, B ni pula. B ni huruf kalau duduk sorang-sorang sebenarnya dia ada nombor 1. Kena ingat tu. Kena ingat. Kalau kamu tak jumpa nombor 1 tu, kalau sampai habis kamu cari mana nombor dia, salahlah jawapan kamu. Kena ingat Okey, jadi cikgu teruskan. 1A. Okey, dia ada A, cikgu bulatkan. Ini 2B bukan A. Ini 8A. Okey, sama huruf A. Okey, 11A pun sama huruf. Dia ada 3. Tak payah nak congak-congak. 1 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. 8 ni positif ke negatif? Positif. Okey, Positif. positif. 11 ni positif ke negatif? Negatif. 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 Sekarang tak payah congak. Ingat cakap cikgu, tekan je kalkulator. Tekan kalkulator. Negatif 1. Positif 8. Negatif 11. Dapat berapa? Negatif 4. Ya, negatif 4. Dekat sini ada A. Dekat sini ada A. Dekat sini ada A. Pastikan negatif 4 yang kamu tulis kena ada A juga. Okey. Untuk B, 2B, 9B, 1B. 2 ni positif ke negatif 2 ni? Positif. Positif 2. 9 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif 9. 1 yang hujung ni, 1 ni positif ke negatif? Positif. Positif 1. Tekan dalam kalkulator. Positif 2. Negatif 9. Negatif Positif 6. 1. Negatif 6. Dapat berapa? Negatif Dapat 6. Negatif 6. negatif 6. Jadi bila dekat sini ada B, ini ada B, ini ada B, pastikan jawapan ni pun ada juga B dia. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Mahdi Jelas. menjawab ke Mahdi? Okey. Dapat. Okey, bagus. Okey, yang ni nombor 9 cara nak selesaikan dia. Dia sama je step dia. Cumanya kalau huruf tu dia hurufnya tak ada, kita tak nampak nombor dia, sebenarnya dia ada nombor 1 depan dia. Habis. Okey, macam biasa kita terus selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, lepas ni kita nak buat kurungan tau. Okey, ni dah tadi kita buat soalan. Okey, masing-masing cuba selesaikan soalan 10, 11 dan 12. Okey, cuba selesaikan 3 ni. Boleh. Okey, cikgu bagi masa tau. Dah hantar. Oh, dah hantar juga. Bagus. Tak apa, dah siap tu. Nanti cikgu tunjuk Dah siap ni kena selok. Kena laju. Boleh je terus buat soalan lain. Nanti hantar kat cikgu.
Sebab apa? Sebab cikgu tengah tunggu kawan kamu yang lain tengah siapkan. Hampir Cikgu semua bagi. siap. Tapi berapa tak siap lagi. Semua dah siap dah? Hampir-hampir semua. Hampir semua. Okey, 2 tak je apa, tak soalan apa. macam tinggal. Ingat tahu kita kena cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, susah nanti. Susah nanti kita nak faham. Okey, cikgu bagi 4 minit tau. Lepas ni kita nak masuk kurungan dah Okey, 3 minit lagi. Cikgu, Ya. yang nombor 11 tu CD ke? Ya, CD. Dia huruf dia boleh banyak kat sini cikgu nak terangkan lepas ni. Okey, 2 minit lagi. Lima belas. Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, lepas ni ready tau. Kita nak belajar ada kurungan pula. Kita nak belajar ada kurungan pula. Cikgu dah siap cikgu. Okey, baik. Okey, kelas Ya. kita tak lama dah. Kelas kita tinggal setengah jam je lagi. Daripada 2 jam, dah tinggal lagi setengah jam. Macam mana kita nak selesaikan ni? Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, cikgu akan mula selesaikan nombor 10, 11 dengan 12. Boleh ke ni cikgu selesaikan ni? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada nombor 10. Jadi cikgu akan tulis 8B tolak 13A tolak 14B tambah 9A tambah 12B tolak A. Okey. Okey, kita pergi kepada 8B. Kita bulatkan warna biru. Yang ada huruf B, cikgu bulatkan warna biru. Okey. Jadi cikgu dah bulatkan, kita ada 8B, 14B dan 12B. 8 tu positif ke negatif? Cikgu soal kamu. Positif. Positif.
14 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Akhir sekali, 12 tu positif ke negatif? Positif. Okey, baik. Sekarang cikgu nak semua orang cuba tekan kalkulator. 8 tolak 14 tambah 12. Dapat berapa? Nak dengar sikit suara? 6. Okey, kita dapat 6. 6. Jadi dekat sini ada B, dekat sini ada B, dekat sini ada B. Pastikan 6 tu ada juga B-nya. Okey. Bagus. Okey, kita pergi pula ayat A. 13A, 9A dengan A. 13A. 13 ni positif ke negatif? Negatif. Ya, dia negatif. 9 ni dia positif ke negatif? Positif. Pandai. A tu sebenarnya, cikgu nak soal semua. A tu dia ada nombor berapa depan dia agak-agak? 1. 1. Iya, bagus. Jadi 1 tu positif ke negatif? Negatif. Negatif. Pandai. Jadi kita tambahkan semua. Negatif 13 tambah 9 negatif 1. Dapat berapa? Negatif 5. 5. Negatif 5. Dia ada negatif dekat situ. Jadi sekarang ni ada A, sini ada A, sini ada A. Jadi jawapan dia negatif 5A. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar sikit suara daripada semua. Jelas ke? Understand. Understand. Okey, habis dah nombor 10. Jadi yang salah tu buat correction. Cikgu pergi kepada nombor 11 pula. Nombor 11 kita ada 6AB negatif CD tambah 9AB tambah 15 CD. Jadi kalau kita ada dua huruf ni nak buat macam mana? Kalau kita ada dua huruf, pastikan sebutan yang serupa dia mesti ada dua huruf juga. Contoh 6AB. Kalau cikgu tulis 6AB, sini ada 6AB, sini pun ada 9AB. Jadi 6 tu dengan 9 tu adalah sebutan serupa. Kalau cikgu tambah, contoh cikgu tambah 7A. 7A dia tak sama dengan AB. Sebab apa? 6 ni dia ada A dengan B. 9 ni dia ada A dengan B. 7 ni dia ada A je. Jadi 7A ni dia dikira sebagai bukan sebutan serupa dengan AB. Kalau cikgu buat 8B macam mana? Dia juga dikira juga bukan sebutan serupa dengan AB. Jadi dia kalau nak join gang dengan 6 dan 9 AB tu, dia mesti ada huruf A dan B juga. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak soal kamu 6 tu positif ke negatif? Positif. Ya, positif. 9 tu positif ke negatif? Positif. Okey, positif. 6 tambah 9 dapat berapa? 15. 15. Jadi dekat sini AB, dekat sini AB. Pastikan kamu salin A dengan B. Jangan salin A sahaja. Siapa salin A sahaja salah. Jangan salin B sahaja. Siapa salin B sahaja salah. Kita kena salin A dengan B. Okey. CD. CD. Kalau kita tengok dekat sini CD, dia ada huruf CD sahaja. Jadi sebenarnya dia ada nombor berapa depan CD tu? 1. Ya. Betul, dia ada nombor 1. Jadi 1 ni negatif ke positif? Negatif. Negatif. Okey. 15 tu negatif ke positif? Positif. 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 Negatif 1 tambah 15 dapat berapa? 14. 14. Jadi 14 ni ingat tahu dia positif. Sini ada CD, sini ada CD. Inilah jawapan nombor 11. Dapat ke semua? Boleh faham ke? Faham. Boleh. Mana yang lain ni? Dah layu dah. Setengah jam lagi. Boleh faham ke? Cikgu nak dengar sikit suara daripada semua. Understand. Okey. Okey. Jadi
cikgu nak selesaikan soalan nombor 12. Okey, cikgu selesaikan soalan nombor 12. Negatif 13 CD tambah 8 AB tambah 17 CD tolak 23 AB. Cikgu bulatkan yang ada CD. Jadi, cikgu senaraikan nombor dia. Sini negatif 13. Sini positif 17. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. Negatif 13 dengan positif 17 dapat berapa? Negatif 4. 4. Salah. Kita 4. dapat 4. Jadi kat sini ada CD. Dekat sini ada CD. Jawapan dia 4 CD. Okey, kemudian 8 AB, 23 AB. 8 ni positif ke negatif? Positif. Okey. 23 ni positif ke negatif? Negatif. Okey. 8 tolak 23 dapat berapa? Negatif 15. Iya, kita akan dapat negatif 15. Sini AB, sini AB. Jadi kita salin juga 15 AB. Okey ke semua? Ke dah ngantuk dah? Okey. Okey, bagus. Mahdi okey ke Mahdi? Okey. Menjawab. Boleh. Okey. Siapa? Uzma. Uzma okey ke Uzma? Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ada kurungan. Ada kurungan. Mana ni kurungan ni? Kamu tengok kepada soalan yang ada kurungan. Dia mula dekat nombor 15 sampai 20. Jadi, macam mana nak selesaikan kurungan tu? Cikgu ajar kamu. Kurungan yang pertama sekali kamu kena faham. Kurungan maksudnya darab. Setiap kali kamu nak buat kurungan, kamu kena buat satu-satu. Senang je. Senang je. Okey, contohlah cikgu buat 3 kurungan 2A tambah 7B. Macam mana nak buat? Kita kan ada kalkulator. Jadi, nak selesaikan kurungan ni macam mana? Tengok betul-betul Tengok betul-betul macam mana cikgu buat kurungan ni. Sebab ada yang tak tahu lagi cara nak buka kurungan. Kurungan ni maksudnya apa? Maksudnya darab. Kamu tak boleh terus buka kurungan tu. Cikgu ulang 3 kali lah. Kurungan ni maksudnya darab. Kurungan ni maksudnya darab. Kurungan ni maksudnya darab. Apa darab apa? Luar darab dalam. Apa luar dia? Cikgu bulatkan nombor 3 ni. Menandakan nombor 3 ni kena darabkan nombor yang dekat dalam kurungan tu. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. 3 ni cikgu buka. Cikgu buka. Cikgu buat anak panah pergi kepada 2A. Jadi cikgu tulis dekat bawah 3 darab 2A. Ingat. Nombor darab nombor. Huruf darab huruf. 3 darab dengan 2. 3 darab 2 dapat berapa? 6. Ya, 6. Lepas tu dia ada huruf A. Kamu salin sahaja huruf A. Jadi jawapan dia 6A. Jelas ke? Jelas. Bagus. Okey, understand. Okey, jadi dekat sini cikgu bawa pula anak panah pergi kepada nombor berikutnya. Jangan bawa anak panah pergi kat nombor sama. Bawa pula pergi ke jiran dia. 3 darab 7B. Jadi selesaikan satu-satu. 3 darab 7 dapat berapa? 3 darab 7. 21. Jadi 21 ni jangan lupa dia positif. Okey, lepas tu B. Salinlah B dia. Inilah jawapan dia. Nanti kan kamu buat homework, kamu tak tahu cara nak buka kurungan. Inilah cara nak buka kurungan. Nombor luar darab nombor dalam. Darab semua yang dekat dalam. Jangan darab dengan 2A sahaja. Ya. Ada soalan ke tu? Tak ada soalan. Okey, jadi sebelum kita buat nombor-nombor yang ada dekat situ, cikgu nak masing-masing selesaikan kurungan yang cikgu tunjuk dulu dekat depan. Sekejap, cikgu nak tengok kurungan dia. Okey.
Kurungan yang seterusnya cikgu nak ajar. Cikgu nak ajar simbol. Masing-masing tengok kepada simbol. Okey, ni semua kena salin. Tadi kita dah belajar kurungan maksudnya darab. Jadi cikgu nak ajar simbol. Bila simbol dia sama, positif darab positif, dia akan dapat apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif. Negatif. Salah. Jawapan dia positif. Kalau lah cikgu buat negatif darab negatif, dia dapat apa? Positif. Positif. Okey, cikgu asingkan dia pula. Cikgu asingkan. Cikgu takut kamu bercampur. Okey. Positif darab dengan negatif, dia dapat apa? Negatif. Negatif. Cikgu terbalikkan pula. Negatif darab positif dapat berapa? Negatif. 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 Okey. Apa tips dia dekat sini? Tips dia dekat sini, kalau kamu tengok simbol dia sama. Bila simbol dia sama, hasil dia akan dapat positif. Ini positif. Dan kawan yang nak kena darab ni positif juga. Jadi hasil dia adalah positif juga. Sama juga dengan negatif. Walaupun dia negatif, tapi kawan dia sama-sama negatif. Dia sama kepala. Jadi kat sini kita cakap dia positif juga. Jelas ke untuk sama tu? Boleh faham? Jelas. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey. Kalau dia berbeza, tengok ni Kalau dia berbeza, macam mana berbeza tu? Ini positif. Lepas tu ni negatif. Kan lain. Jadi dekat sini, hasil dia akan dapat negatif. Okey. Dia tak kisah negatif tu dekat awal ataupun dekat akhir. Tapi bila simbol dia berbeza, sini negatif, sini positif, dia akan dapat negatif. Jelas ke? Jelas. 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 Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, masing-masing semangat sikit. Kita ada lagi 20 minit. Jadi cikgu nak tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan nombor 16. Cikgu buat soalan nombor 15 Okey, masing-masing tengok kepada soalan nombor 15. Macam mana cikgu selesaikan soalan nombor 15 ni. Okey, tengok cikgu ajar. Tengok betul-betul. Okey, cikgu ajar soalan nombor 15. Cikgu salin balik soalan nombor 15 ni. Tak payah salin lah, cikgu buka je. Okey, ini soalan nombor 15. Kita nak selesaikan ni, tapi ada kurungan. Dia ada kurungan. Jadi kita kena buka kurungan tu. Ingat, dia apa yang darab dengan apa ni? Simbol. Okey, 5 ni. 3A. Cikgu buat ni. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. 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 Okey, bagi. 3A. Dia 3A sahaja. Jadi kita salinlah 3A. Tambah 2. Sebab apa? Sebab dia orang kurungan. Yang kita nak selesaikan sekarang awal-awal ni dekat dalam kurungan. Jadi kita nak selesaikan kurungan yang pertama. Kamu kena tengok. 5 ni positif ke negatif? 5 yang dalam kurungan ni. Positif. Okey, positif. Okey, sekarang kita nak selesaikan. Kamu tengok. Negatif. Kurungan maksud dia apa? Nak dengar sikit. Kurungan maksudnya apa? Darab. Okey, darab. Negatif darab dengan positif. Negatif darab positif dapat berapa? Negatif. Okey, dia dapat negatif 5A. Sebab apa? Ni negatif, ini positif. Dia punya simbol berbeza. Kalau berbeza dia dapat negatif. Cikgu buat, cikgu jelaskan sekali. Yang kedua, negatif ni kamu bawa pula pergi kepada simbol yang seterusnya. Negatif darab negatif dapat apa? Positif. Sebab apa dia positif? Simbol dia sama. Ini negatif,
Ini pun negatif. Jadi bila simbol dia sama, dia dapat positif. Jadi dia akan dapat positif B. Jelas ke kurungan yang pertama tu cikgu buat tu? Jelas. Okey, jadi kita tengok pula kurungan yang kedua. Positif, buka kurungan. Positif darab negatif dapat berapa? Dapat apa? Negatif. Ya, kenapa dia negatif? Beza simbol. Ya, sebab simbol dia berbeza. Satu simbol dia positif, satu simbol dia negatif. Jadi simbol dia berbeza. Bila berbeza, dia dapat negatif 2B. Cikgu bawa pula positif darab dengan negatif. Positif darab negatif dapat berapa? Dapat apa? Negatif. Ya, negatif 6A. Itu sahaja cara nak buka kurungan untuk simbol. Jelas ke semua? Jelas. Yang lain mana ni? Dah sunyi dah ni. Jelas ke? Understand. Understand. Okey, dah sampai sini kita selesaikanlah macam tadi. Macam mana nak selesaikan? Okey, cikgu buat dulu yang ada huruf A. 3A. Ni tak ada A. Ini ada A. 5A. Ini ada A. 6A. 3 ni positif ke negatif? Positif. Positif 3. 5 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif 5. 6 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif 6. Sekarang apa lagi? Tekanlah kalkulator. Positif 3, negatif 5, negatif 6. Dapat berapa? Negatif 8. Ya, kita dapat negatif 8. Sini ada A, sini ada A, sini ada A. Pastikan jawapan kita ada A juga. Okey, kita buat pula nombor 2 iaitu nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia ada geng dia tak? Cikgu nak soal kamu. Dia ada geng dia tak? Tak ada. Tak ada. Jadi bila dia tak ada, jangan kamu buang dia. Jangan kamu buang dia. Tapi kamu kena terus tulis jawapan dia. Okey, seterusnya B. Okey, B dia ada geng. Okey, B dia ada geng. Kalau dia ada huruf B sahaja, dia ada nombor berapa dekat depan? 1. Okey, 1. Jadi 1 dekat B ni, dia positif ke negatif? Positif. Okey, positif 1. 2 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif 2. Positif 1, negatif 2. Tekan dalam kalkulator. Dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Jadi dekat sini ada B. Dekat sini ada B. Jadi jawapan kita pun mesti ada B. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Mana yang lelaki ni? Jelas ke yang lelaki? Jelas. Okey. Inilah jawapan dia. Okey, bagus. Okey, sekarang ni, ya? Kalau urutan jawapan tu saya terbalikkan boleh ke? Boleh. Cuma kamu pastikan kalau kamu nak terbalikkan, kamu kena bawa sekali dia punya simbol. Contoh, cikgu nak terbalikkan 8 ni duduk belakang. Cikgu kena bawa sekali negatif 8. Kalau cikgu nak terbalikkan 2 ni, cikgu kena bawa sekali 2 positif ni. Kalau cikgu nak terbalikkan negatif 1B, cikgu kena bawa juga dia punya simbol negatif. Jadi, jawapan tu kena ikut dia punya simbol. Menjawab ke? Contohlah cikgu nak letak 1B dekat depan. Cikgu nak letak 1B, cikgu jangan letak 1B macam ni saja. Sebab 1B ni dia dalam keadaan negatif 1B. Jadi cikgu kena letak negatif 1B. Okey, lepas tu cikgu nak letak 8A tu. Kalau cikgu nak letak 8A, cikgu jangan main letak 8A. Cikgu kena tengok simbol 8A tu. Simbol dia negatif 8A. Jadi cikgu kena letak negatif 8A. 2 ni, nak letak 2 ni, letaklah positif 2. Kalau nak berubah, kamu kena tengok juga, kena bawa juga simbol dia. Jelas ke? Jelas. Azizul menjawab tak, Azizul? Jelas. Jawab cikgu. Okey, bagus.
Okey, jadi soalan kita yang terakhir untuk malam ini, soalan kita yang terakhir. Lepas tu habis dah kelas kita. Cikgu nak masing-masing cuba buat 3 soalan. Cuba buat 3 soalan. Kita bagi soalan 17, 18. 3 ke 2 3 kot. Okey, cuba buat 3 soalan. Berdasarkan contoh yang cikgu 5 pun boleh bagi. cikgu. 5 pun boleh. 5 pun boleh. Bagus, alhamdulillah. Suka cikgu dengar. 3 je lah. Nanti 5 kan masa tak cukup. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu tengok dekat sebelah, contoh yang cikgu bagi dekat sebelah, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 17, 18 dan 19. Tengok betul-betul. Cuba buat. Tak cuba, tak faham. Tu je cikgu boleh bagi tahu. Tak mengapa. Lambat tak apa, Uzma. Yang penting kita buat. Ada soalan tanya je. Cikgu okey je. Cikgu okey je. Cikgu lagi suka kalau ada soalan. Baik. Okay, ni cikgu bagi masa lama sikit lah. Cikgu bagi 5 minit. 5 minit tu lama tau. Sebab kita dah nak habis masa dah. Cuba tahu buat tahu. Kalau tak cuba tak faham ni. Okay, bagus. Okay, 3 minit lagi.
Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab Okey, tak apa. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan selesaikan nombor 17, 18 dan 19. Okey, jadi sebelum kita dah nak habiskan masa kita, cikgu nak yang dah tutup kamera tu buka balik kamera. Okey, penting tau dalam matematik ni kamu kena faham. Paling penting buat latihan. Dia tak kisahlah kamu pergi jumpa cikgu macam mana-mana pun, kamu tak buat latihan, kamu susah juga. Jadi yang nak kena fokus kepada nak power matematik ni, kita kena buat latihan. Ingat tu betul-betul. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan ni satu-satu. Cikgu akan selesaikan soalan ni satu-satu. Cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu selesaikan dan macam mana cikgu buka kurungan. Sebab apa? Sebab kalau cikgu tak buka kurungan, nanti takut kamu tak faham. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan nombor 17, 18 dan 19. Boleh cikgu mula? Nak dengar sikit suara, boleh ke cikgu mula? Tak. Boleh. Tak. Sure. Okey, kita dah nak habis dah masa. Jadi fokus tau. Ni dah last dah. Cikgu buat lajulah sikit takut kamu dah ngantuk. 17 negatif 3R negatif 7S tutup kurungan tambah dalam kurungan negatif 4S tambah 9R tutup kurungan 13. Negatif 13. Yang pertama kita selesaikan kurungan simbol. Okey, 3R ni positif ke negatif 3R ni? Positif. Positif. Jadi ingat ni je. Kalau kamu pandai-pandai ingat ni je. Kalau simbol tu sama, dia akan jadi positif. Kalau simbol tu lain, dia akan jadi negatif. Ingat tu je. Jadi sekarang ni negatif darab positif. Ni negatif. Ni positif. Simbol dia sama ke lain? Lain. Lain. Jadi bila dia lain, dia akan dapat negatif 3R. Itu sahaja. Bawa pula negatif pergi negatif. Ni negatif. Ini negatif. Simbol dia sama ke lain? Sama. Sama. Jadi bila sama, dia jadi positif 7S. Itu je. Ingat sama dengan lain je. Ingat sama dengan lain je. Itu sahaja. Positif darab negatif. Positif dengan negatif. Sama ke lain? Lain. Lain. Jadi bila dia lain, dia dapat negatif 4S. Bawa darab pula sebelah. Positif dengan positif. Sama ke lain? Sama. Kalau ni positif? Sama. Kalau dia sama, dia dapat positif 9R. Ni negatif 13. Itu sahaja. Jadi kalau kita tengok dia sama, dia dapat positif. Kalau kita tengok dia lain, dia dapat negatif. Sekarang cikgu bulatkan yang ada R dengan yang warna biru. Kenapa cikgu nak bulatkan yang warna R? Sebab dia adalah sebutan yang serupa. 3 ni kalau nak tengok dia positif ke negatif, cikgu tunjuk. Negatif ke positif bergantung kepada simbol dia dekat belakang dia. Kalau dia kata simbol dia belakang dia negatif, maksudnya kamu keluarkan negatif 3. Kalau dia kata belakang dia tu positif, kamu keluarkan dia positif 9. Sekarang tekan kalkulator, negatif 3 tambah 9 dapat berapa?
6. Okey, pandai. Kita akan dapat 6. Dekat sini ada R, dekat sini ada R. Jangan tinggal R dia. Ingat tu betul-betul. Okey, kemudian yang ada S, cikgu bulatkan warna hijau. Cikgu bulatkan warna hijau. 7 ni nak tengok dia positif ke negatif, kita tengok simbol dekat belakang dia. Jadi simbol dekat belakang 7 tu positif. Jadi kita tulis positif 7. Sama juga dengan negatif 4S. Simbol dekat belakang dia negatif. Jadi kita tulis negatif 4. Tekan kalkulator, tambah 7 tolak 4. Dapat berapa? 16. Dapat berapa? 16. Salah. 3. 3. Tekan kalkulator. 7 tolak 4. Kita dapat 3. Jadi 3 ni positif 3. Sini ada S. Sini ada S. Jadi jawapan dia kena ada S. Negatif 13. Tak ada dia duduk sorang-sorang. Jadi kita kena salin dia sorang-sorang. Dia tak perlulah nak diselesaikan lagi. Inilah jawapan nombor 17. Jadi cikgu harap menjawablah soalan 17 ni. Okey, nombor 18. Untuk nombor 17 ada soalan tak nak tanya cikgu? Soalan nombor 17 ada soalan nak tanya? Okey, tak ada No. Okey, no. Okey, nombor 18 sekarang ni masing-masing tengok. Negatif 19 tambah dalam kurungan 7R tolak 3S tolak dalam kurungan negatif 12 negatif 15R tambah S. Okey, negatif 9 ni dia tak ada dalam kurungan. Jadi kita salin sahaja negatif 19. Okey, 7R ni dia positif. Kita nak darabkan. Positif darab positif ni positif. Sama ke lain? Sama. Sama. Bila sama, kita letak dia positif. 7R. Kemudian darab pula yang seterusnya. Positif darab negatif. Sama ke lain? Lain. Bila dia lain, dia dapat negatif 3S. Tu je cara nak selesaikan. Senang je. Okey. Negatif dengan negatif. Darab sama ke lain? Sama. Bila dia sama, dia dapat positif. Positif 12. Okey, darab pula yang seterusnya. Negatif dengan negatif sama ke lain? Sama. Sama tu maksudnya apa? Ini tolak, ini pun tolak. Jadi bila dua-dua tolak, dia sama. Jadi bila dia sama, dia dapat positif 15R. Tambahlah dengan S. Kalau S ni duduk sorang-sorang, ada nombor 1 dekat depan. Jadi ini kalau kita tengok yang nombor bulat, dia ada negatif 19. Yang nombor bulat, dia ada 12. Jadi kamu tukar, kamu keluarkan negatif 19 tambah 12. Cuba tekan kalkulator, negatif 19 tambah 12. Okey, pandai. Kita dapat negatif 7. Okey, kita buat pula yang ada R. 7R dengan 15R. 7 ni positif, 15 ni positif. 7 tambah 15 dapat berapa? 22. Ya, positif 22. 22 kan? R, jangan tinggalkan R dia. Okey, akhir sekali. Ini ada S, ini pun ada S. 3 ni positif ke negatif 3? Negatif. Ya, negatif. Kita tengok simbol belakang dia. Jadi dekat sini ni negatif 3, ini positif 1. Negatif 3, positif 1 dapat berapa? Negatif 2S. Negatif 2. Inilah jawapan dia soalan nombor 18. Dah ngantuk dah. Dah ngantuk dah semua. Macam mana semua? Cikgu nak dengar respon sikit. Jelas ke nombor 17 dan 18? Jelas. Okey, bagus. Okey, nombor 19. Boleh ke cikgu buat last ni, nombor 19 ni? Boleh. Okey, lepas tu dah habis dah kelas kita. Nombor 19 ni dah habis dah kelas kita. Jadi, kita darabkan negatif dengan negatif sama tak? Sama. Jadi sama, dia jadi positif. Negatif dengan positif dia sama tak? Tak.
Tak, jadi dia berbeza, dia lain. Jadi bila dia lain dia jadi negatif 3. Ingat, kalau simbol dia sama dia dapat positif. Kalau simbol dia lain dia dapat negatif. Negatif darab positif sama tak? Tak. Tak dia lain. Jadi dia dapat negatif 4B. Negatif dengan negatif sama tak? Sama. Sama. Jadi dia dapat positif 7A. Itulah caranya. Jadi B ni duduk sorang-sorang, cikgu tambahlah nombor 1 dekat depan. Jadi cikgu nak selesaikan ni. Cikgu cari 2 yang ada nombor bulat sahaja. 2. Ni 9. 2 tambah 9 dapat berapa? 11. 11. Yang ada huruf A 3A. Yang ada huruf A 7A. 3 ni negatif ke positif? Negatif. Negatif 3. 7 ni positif 7. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 3 tambah 7 dapat berapa? 4. 4. Ya, kita dapat 4. Jadi kalau 4 4A. jangan lupa letak positif tau. Sini ada A, sini ada A. Jadi jawapan dia positif 4A. Akhir sekali, 4B dengan 1B. 4 tu positif ke negatif? Negatif. Ya, dia negatif 4. 1 ni pun sama juga negatif 1. Tekan kalkulator. Negatif 4 dengan negatif 1 dapat berapa? Negatif Negatif 5. 5. Negatif 5. Di sini ada B, sini pun ada B. Jadi kita letaklah B. Inilah jawapan nombor 19. Jadi cikgu harap masing-masing menjawablah apa yang cikgu cuba terangkan malam ni. Jadi malam ni kita fokus kepada ungkapan algebra sahaja. Kalau kita tengok semua soalan kita jawapannya ada huruf. Okey ke semua? Nak dengar sikit suara okey ke? Okey. Okey. Jadi sekarang dah pukul 10.33. Masa pun dah tamat. Cikgu minta maaf salah silap kalau tak faham ke apa-apa ke, kamu WhatsApp je cikgu Okey, jadi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Esok ada Assalamualaikum, baik tu. Okey, baik. Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Okey.